Cek. Cek tengok Terbit dah. Ha? Terbit. Ha? Terbit dah. Terbit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi a'malina, barik lana fi awqatina, barik lana fi kulli shay'in a'taytana. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil qawli wal amal. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab ataupun pengajian bab al-hayd wal nifas wal istihadah daripada kitab Mughnil Muhtaj syarah kepada Minhajul Talibin karangan Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kata Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala, aqallu sinnil haidhi wa aktharuh, sekurang-kurang tahun haid, maksudnya sekurang-kurang umur haid, wa aktharuh, dan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak umur haid. Katanya aqallu sinnihi kala bani ar-radha' 9 sinin. Sebelum daripada kita baca lagi, kita nak sebut juga satu benda yang penting lah dalam kita berta'amul dengan kitab turath. Dia sebenarnya kitab turath, dia uslub dia berbeza dengan kitab muasir ataupun kitab baru. Dia kitab turath dia berbeza dengan kitab baru. Sebab kitab turath dia dapat membentuk madakah fiqhiyah. Dia dapat membentuk madakah fiqhiyah. Nanti kita tengok lagu mana antara cara dia. Antara cara dia membentuk madakah fiqhiyah bagi orang yang mendalami dan mempelajari kitab turath. Nanti kita akan tengok antaranya. Tengok dia kata aqallu sinnihi, sekurang-kurang umurnya, sekurang-kurang umur haid. Maksudnya sekurang-kurang umur haid. Darah yang keluar daripada seorang perempuan ini boleh dihukumkan dia sebagai darah haid ketika dia mencapai umur sekian-sekian. Sekurang-kurang umur dia, faham tak yang? Sekurang-kurang umur dia 9 sinin, 9 tahun. Sekurang-kurang umur dia berapa? 9 tahun. Sebelum daripada dia tengok, wak mari perkataan 9 sinin, dia kata ni aqallu sinni kala bani ar-radha'. Tengok. Seperti labanir radha'. Benda laban susu, radha' penyusuan. Susu penyusuan. Seperti labanir radha', susu penyusuan. Sebenarnya permasalahan penyusuan dia bab lain. Dia bab lain. Tetapi tengok ni antara cara yang dibuat oleh ulama fiqh sebelum daripada ni. Dia supaya kita ni dapat memahami beberapa furuk yang berbeza di bawah satu kaedah. Beberapa furuk yang berbeza di bawah satu kaedah. Kalau bani radha', bandingannya adalah bandingan dia, kaf ni dipanggil kaf litanzir. Kaf litanzir, bukan kaf litamthil. Dia kaf ada banyak makna. Antara makna kaf adalah kaf ni untuk tamthil, membuat contoh. Dan ada kaf bukan untuk buat contoh, litanzir, untuk membuat perbandingan. Sekurang-kurang umur haid 9 tahun, perbandingannya adalah seperti susu penyusuan. Jadi kaf ni dipanggil kaf kaf at-tanziriyah nama dia. Di sana ada kaf at-tamthiliyah,
Dan di sana ada kaf at-tanziriyah. Jadi sekarang ni nak cerita lagu mana? Okey, kita hurah dulu . Sebagaimana sekurang-kurang umur haid 9 tahun, sama juga sekurang-kurang umur susu dalam bab penyusuan adalah 9 tahun. Dengan maksud seorang perempuan kalau sekiranya umur 7 tahun ada susu, lalu dia bagi kepada seorang budak cukup 5 kali, maka tidak sabit penyusuan di situ. Kerana dia belum lagi mencapai sekurang-kurang umur penyusuan. Kerana penyusuan ini adalah fara' daripada mengandung. Berarti molek, penyusuan adalah fara' daripada mengandung. Faham? Maka tidak mungkin seorang perempuan mengandung sebelum daripada 9 bulan. Faham tak kan? Maka fara' dia tidak diambil kira. Maksudnya susu yang keluar daripada dia lalu diberi kepada seorang budak walaupun cukup umur 5 tahun, cukup 5 kali, silap. Cukup 5 kali tapi tidak sabit penyusuan. Bab ni bab lain. Cuma dia nak meletakkan di bawah satu benda walaupun fara' yang berbeza tapi di bawah satu benda, satu kaedah. Okey, boleh faham? Okey, aqallu sinni sekurang-kurang umurnya haid kala bani radha'. Kaf ni dipanggil kaf mana? Kaf li tanzir, bukan kaf li at-tamthil. Dia ada perbezaan di antara kaf at-tamthiliyah dengan at-tanziriyah. Perbezaannya adalah kita tengok apa yang berada selepas daripada kaf. Kalau dia ni, apa yang berada selepas daripada kaf, kalau dia tidak masuk di dalam apa yang berada sebelum daripada kaf, dia tidak masuk di dalam apa yang ada sebelum daripada kaf, maka dipanggil kaf tu kaf li tanziriyah. Kalau dia masuk dalam benda yang sebelum daripada kaf, tu dia panggil kaf li tanziriyah. Okey, boleh faham? Faham? Kalau dia masuk di dalam apa yang ada sebelum daripada kaf, kalau dia masuk di dalam apa yang ada sebelum daripada kaf, maka tu dipanggil kaf li tamthil, untuk membuat contoh. Faham? Dia untuk membuat contoh. Kalau dia tidak termasuk dalam apa yang sebelum daripada kaf, tu dipanggil kaf li tanziriyah. Contoh kita kata benda. Kita kata Zaidun ka Khalid. Zaid seperti Khalid. Okey, Khalid apa yang berada selepas daripada kaf. Okey, boleh faham? Apa yang berada selepas daripada kaf. Adakah Khalid dia masuk dalam Zaid? Tak. Khalid lain, Zaid lain. Di kaf pada ka Khalid, dia boleh banyak makna. Dan boleh kita guna kaf di tanzir di sini. Faham? Kita nak bandingkan di antara benda Zaid dengan Khalid. Okey, itu sebagai contoh sahaja. Perbahasan panjang, hal tu kena bahas dalam ilmu nahwu. Cuma kita buat mari sepitah lalu. Jadi sekurang-kurang umur haid adalah 9 tahun. Tis'u sinina, 9 tahun. 9 tahun ni sinina qamariyatin. Tahun yang dinisbahkan kepada qamariyah, yang dinisbahkan kepada bulan. Maksud qamariyah adalah tahun di sisi orang Arab. Itu maksud tis'u sinin qamariyah. Jadi perkataan 9 tahun, kita kena faham tahun di sini bukan tahun Masihiyah, tetapi tahun dia Qamariyah. Maksud tahun Qamariyah adalah tahun di sisi orang Arab. Faham? Dia ada perbezaan di antara tahun Masihiyah dan tahun Qamariyah. Kama fil Muharrar, sebut secara jelas dalam kitab Muharrar. Ini tidak sebut secara jelas. Tis'u sinin, Imam Nawawi tak sebut secara jelas. Qamariyah ke, Masihiyah ke, tak sebut secara jelas. Lalu Khatib Asy-Syirbini kata perkataan Qamariyah kama fil Muharrar, sebagaimana yang disebut dalam kitab Muharrar. Jadi benda ni disebut secara jelas dalam kitab Muharrar. Okey, jelas kan? Kenapa Imam Nawawi tidak sebut? Kerana maklum bagi penuntut ilmu bahawasanya pengiraan tahun di dalam Islam, dalam hukum fiqh mesti kena kira tahun Qamariyah. Okey, boleh faham? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa yas'alunaka 'anil ahillah." Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak bulan. Katalah anak bulan itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji. Qul hiya mawaqitu lin-nas.
Dia adalah waktu-waktu bagi manusia dan waktu bagi haji. Baik. Katanya walau bil biladil harrah, walaupun di negeri yang panas. Dia ada perbezaan di antara negeri panas dan negeri sejuk. Dia biasanya negeri sejuk lambat sikit orang puan datang haid. Negeri panas cepat. Walaupun di negeri panas orang puan tu datang haid cepat kebiasaan, tetap ukuran dia adalah 9 tahun. Tetap ukuran dia adalah 9 tahun. Okey, jelas kan? Okey. Kenapakah sekurang-kurang umur dia 9 tahun? Kenapakah sekurang-kurang umur dia 9 tahun? Lil wujud. Lam tu dipanggil illah. Illah ni maksudnya lam dengan makna kerana, dia bergantung kepada suatu yang dihadaf, yang difahami daripada nisbah mubtada khabar. Ni orang belajar nahwu dia fahamlah. Sebab aqallu mubtada, tis'u sinin khabar. Takdir lagu mana? Wa innama kana, takdir gitu. Wa innama kana aqallu wujudihi tis'a sinin lil wujud, kerana wujud. Kerana apa dah? Kerana benda sekurang-kurang umur haid adalah 9 tahun, kerana wujud. Apa benda kerana wujud? Kerana benda tu ada. Kerana begitulah hak yang adanya. Begitulah yang realitinya. Begitulah benda hak yang wujud. Okey, boleh faham. Sekarang ni kita kena faham benda kita. Dia sekarang ni nak bagi ta'lil al-fiqhiyah. Dia nak bagi ta'lilat al-fiqhiyah. Alasan-alasan yang dinisbahkan kepada fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita kena faham bahawasanya haid sabit. Haid ataupun al-haidu, darah haid sabit dan sabit daripada al-Quran, sabit daripada hadis dan dengan ijma' ulama. Tidak gitu. Haid sabit dengan dalil daripada al-Quran, dalil daripada hadis dan dengan ijma' ulama. Tidak gitu. Okey, itu yang pertama. Manakala bermula daripada kalangan sahabat, mereka berbincang tentang sekurang-kurang tempoh haid. Mereka berbincang tentang sebanyak-banyak tempoh haid. Jadi apabila start daripada dulu berlaku perbincangan di antara para ulama selepas daripada Rasulullah berkenaan dengan sekurang-kurang tempoh haid, kebiasaan haid, sebanyak-banyak haid. Sedangkan dalam hadis tidak disebut secara jelas, melainkan berkenaan dengan kebiasaan tempoh haid sahaja yang disebut. Maka ulama menggunakan kaedah. Yang mana kaedah ini diambil daripada Al-Quran dan hadis selepas daripada proses kajian. Okey, boleh faham? Nanti kita tengoklah apakah yang digunakan, kaedah yang digunakan dalam menetapkan sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid. Dikatakan lil wujud, kerana wujud. Benda wujud kerana ada. Dia kita nak tahu ada ke tak, mesti kena melalui istiqra', membuat penelitian. Jadi ulama-ulama membuat penelitian. Imam Syafi'i dan ulama yang sebelum daripada Imam Syafi'i juga pernah membuat penelitian terhadap perkara ini. Tengok. Kerana apakah sekurang-kurang tempoh haid, sekurang-kurang umur haid dikirakan 9 tahun. Saat ni anda cakap tukar-tukar. Anda kira sekurang-kurang haid, kebiasaan haid, sebanyak-banyak haid. Ni tukar-tukar. Sekurang-kurang umur haid. Tukar. Tukar-tukar saat ni. Okey, tak apalah, lebih kurang je. Sekurang-kurang umur haid. Dia sama je sebenarnya. Sama je. Sekurang-kurang umur haid, penentuan sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, semuanya adalah lil wujud. Semuanya adalah alasan dia lil wujud. Okey, boleh faham? Apakah alasan dia sekurang-kurang umur haid 9 tahun kerana lil wujud? Okey, alasan dia pula li'annama warada fi syar'i, kerana sesungguhnya barang yang datang di dalam syarak. Haid datang dalam syarak berdasarkan kepada Quran dan hadis. Haid adalah suatu tempoh yang tertentu. Barang yang datang di dalam syarak, wala dhabita lahu syar'iyyun, dan tidak ada dhabit, tidak ada ukuran baginya yang dinisbahkan kepada syarak. Wala dhabita lahu syar'iyyun boleh baca, syar'iyyan pun boleh baca.
Kalau baca syar'iyun, dia na'a bagi dhabit. Kalau baca syar'iyun, dia na'a bagi benda? Bagi dhabit. Kalau baca syar'iyan, juga na'a bagi dhabit. Pula dah. Tu kena belajar nahu lah. Kena belajar nahu. Baik. Wala dhabit lahu syar'iyun. Syar'iyan. Dia syar'iyan tak ada alif. Alif tanwin nasab. Tak ada masalah. Tak ada alif pun. Mengikut lughah Rabi'ah nama dia. Walaupun jumhur kebanyakan lughah penggunaan dalam bahasa Arab, kalau tanwin nasab mesti kena ada alif. Tetapi di sana ada lughah yang dikenali sebagai lughah Rabi'ah yang tidak mensyaratkan meletakkan alif pada tanwin nasab. Baik. Biarlah tu. Wala dhabit lahu syar'iyyun ataupun syar'iyyan, wala lughawiyyun ataupun wala lughawiyan. Ketika tu yutba'u fihi al-wujudu. Tengok, kerana ni kaedah ini kaedah. Kerana barang yang datang ia pada syarak. Barang yang datang pada syarak, contohnya di sini adalah mana? Haid. Haid ni datang pada syarak dan haid ni diterikat dengan masa. Dan pada sebahagian daripada sahabat menyebut tentang tempoh-tempoh haid. Maka ketika mana ada barang tu dia datang di dalam syarak. Dia ada. Haid ni datang dalam syarak. Sabit dengan Quran, sabit dengan hadis. Lepas tu wala dhabita lahu syar'iyyun, dan tidak ada ukuran. Dia dhabit ni, dia tiga. Dia dhabit yang pertama, dhabit yang dinisbahkan kepada syarak. Maksudnya syarak menetapkan dhabit tersebut. Syarak yang menetapkan ukuran dia. Yang keduanya, lughah yang menetapkan ukuran dia. Yang ketiganya adalah uruf ataupun kewujudan yang menetapkan ukuran dia. Sekarang ni kita ada tiga ukuran. Okey, boleh faham? Ketika haid disebut dalam syarak dan dia terikat dengan masa, dan sebahagian daripada sahabat membincangkan tentang masa dia. Okey, boleh faham? Tentang tempoh umur haid. Maka ulama tengok, ada tak dalil daripada Quran dan hadis-hadis yang boleh diterima yang menetapkan umur haid? Okey, tak ada. Lepas tu dia pergi kepada lughah. Dalam penggunaan bahasa Arab ada tak penetapan umur haid? Tak ada. Jadi kalau tak ada hak ni, tak ada dhabit, ukuran pada syarak tak ada, ukuran pada lughah tak ada, maka dia kena kembali kepada mana? Ukuran pada kewujudan. Faham tak lagi? Maka untuk memastikan kewujudan ini, maka melalui proses istiqra', membuat penelitian. Okey, boleh faham? Itu maksud li'anna ma warada fi syar'i wala dhabita lahu syar'iyyun wala lughawiyyun yutba'u, diikutkan fihi padanya, pada ma warada fi syar'i ni diikutkan al-wujud akan kewujudannya. Tengok bagaimana hak yang wujudnya di dalam perempuan. Okey, boleh faham? Bandingannya kaf ditangzir juga. Kaf ditangzir. Bandingannya adalah kal qabdi. Payah lalu ni. Dia buat perbandingan kal qabdi, seperti qabang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan qabd? Qabd ni kita guna perkataan qabd dalam beberapa perkara. Antaranya dalam masalah kita melakukan jual beli. Antaranya adalah dalam masalah kita melakukan jual beli. Ketika mana kita melakukan jual beli, maka kita kena qabd. Kita kena qabd. Maksudnya kita kena qabd, kita kena ambil, kita kena terima. Faham tak lagi? Itu makna qabd. Asal makna qabdun, genggam. Kita kena terima. Itu asal makna qabd. Dan perkataan ataupun perbincangan qabd ni panjanglah. Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW dalam kitab sahihnya, "Man ibta'a ta'aman." Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Rasulullah, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah." Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia jual sehingga dia qabd makanan tersebut. Fendi, benda telefon ke Kak Eni. Kak Eni, minta buku nasi, boleh 5 buku? Okey. Lepas tu Zul kata nak beli nasi Kata Fendi, gini Zul, sekarang ni Fendi akak dah jual beli dengan Kak Eni. Faham? Masalah bayar hutang ke tunai ke, hak tu nombor 2.
Jelas tak? Lepas tu Zul kata nak beli nasi. Gini Zul. Pergi kat ini. Tadi Ana beli nasi harga 25 riyal sebab 5 buku. Ana ambil untung 2 riyal je atas buku. Contoh. Boleh tak gitu? Tak ada masalah. Zul terima. Zul tak ada masalah sebab tak ada nasi. Zul terima, tak ada masalah. Sebab Zul ngambil Fendi biar ambil 10 riyal pun tak apa. Contoh. Okey, Zul terima. Jadi gitu lah. Akhirnya Abu jual nasi tersebut. Gambar dia sekian-sekian. Gini sekian-sekian. Tahu dah kan? Nasi kat ini tahu belaka dah. Sekian-sekian. Okey. Dengan bayaran sekian. Fendi kata, saya jual. Zul kata, saya beli. Bayar lalu. Maka tidak boleh. Sebab mana? Sebab Fendi belum lagi qabab. Walaupun nasi itu nasi Fendi dah. Walaupun nasi itu nasi Fendi dah. Sebab Rasul kata lagu tu. Rasul kata, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah." Faham tak lagi? Itu makna qabab. Lalu dalam hadis ni Rasul sebut makanan. Selain daripada makanan, kereta ke handset ke apa, maka kata Abdullah bin Abbas dalam hadis, dalam athar yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Abdullah bin Abbas, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am." Dan aku menganggap setiap sesuatu sama dengan makanan. Bukan hanya makanan, bahkan selain daripada makanan pun dia sama dengan makanan. Sebab itulah ulama meletakkan syarat. Orang tu kalau dia beli sesuatu benda, mesti dia kena qabad dulu, barulah dia boleh jual balik perkara tersebut. Sekarang ni, okey, apabila Rasulullah mensyaratkan qabad dalam penjualan makanan, sebelum daripada dalam pembelian makanan, sebelum daripada nak jual balik, maka ada tak disebut di dalam hadis bagaimanakah cara nak qabad? Tak ada. Okey, boleh faham? Tak ada disebut cara nak qabad rumah, tak ada cara nak qabad tanah, tak ada cara nak qabad ni, tak ada cara nak qabad ni, tak ada. Dia harta ni, dia ada harta yang boleh dipindah, ada harta yang tidak boleh dipindah. Kalau kan gitu kan, ada harta mangkul dan ada harta ghairu mangkul. Maka tidak disebut dhabit ni, ukuran qabad di dalam syarak. Okey, boleh faham? Dan tidak disebut, tidak ada dhabit ukuran qabad dalam bahasa. Dalam penggunaan bahasa, qabad ada diguna dalam bahasa Arab. Qabad makna genggam. Ada tak penjelasan dalam bahasa maksud qabad? Tak ada disebut secara terperinci. Maka apabila tak ada, hak ni tak ada, hak ni tak ada, maka kembali kepada benda uruf, kembali kepada wujud. Bagaimanakah uruf menilai sebagai qabad? Rumah takkan nak genggam, takkan nak ambil dengan tangan. Okey, boleh faham? Kalau kereta cukup serah kunci sebagai contoh. Rumah cukup serah kunci sebagai contoh. Perbahasan panjang waktu dalam bab muamalat. Maksudnya dalam masalah qabad datang pada syarak. Qabad ma warada fi syar'. Ada dhabit tak? Tidak ada dhabit syar'i, tidak ada dhabit lughawi. Maka kembali kepada wujud. Itu maksud yutba'u fihi al-wujud. Okey, jelas. Kal qabdi. Wal hirzi. Al-hirz. Al-hirz, maksud dia al-hirz. Al-hirz ni adalah tempat simpanan harta. Maksud dia al-hirz, tempat simpanan harta. Lagu mana maksud al-hirz? Okey, gini. Kita sekarang ni antara hukum hudud adalah potong tangan bagi pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan keduanya. Baik. Cuma hak yang wajib melaksanakan hukum ini adalah kerajaan, pemerintah. Pemerintah hak yang wajib melaksanakan hukum ini. Kalau pemerintah tidak melaksanakan hukum ini tanpa sebarang uzur syar'i, kita tidak boleh kata pemerintah yang tidak melaksanakan hukum hudud maka berdosa besar, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nanti dulu kan, jangan gaduh. Kita kena tengok ada uzur syar'i ataupun tidak. Ada uzur syar'i ataupun tidak. Ada keuzuran ataupun tidak. Kalau tak ada keuzuran, hukum dia adalah berdosa. Hukum dia adalah berdosa. Kalau sekiranya ada keuzuran, maka hukum dia tidak berdosa. Tapi mesti kena ada usaha kepada perkara itu. Mesti kena berusaha. Mesti kena ada usaha. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kita nak melaksanakan hukum hudud, nak kerat tangan kepada pencuri, dia ada syarat-syarat dia.
antara syarat dia adalah mesti pencuri saat itu telah mengambil harta tersebut dan mengeluarkan harta daripada tempat simpanan dia. Tu mana? Tempat al-hirz. Kalau dia baru pegang, baru ambil, tak dalam poket tapi ataupun dia ambil baru pegang, baru belum lagi dia mengeluarkan benda tu daripada al-hirz dia, maka walaupun dosa dah dia. Sebab qasad untuk curi, ambil dah. Tetapi belum lagi dia mengeluarkan benda tu daripada al-hirz, daripada tempat simpanan dia, maka ketika tu tidak ada potong. Maksudnya tidak boleh nak potong tangan pencuri tersebut. Okey, jelas kan? Sama juga, dikirakan juga benda saat ni, harta saat ni tu diletakkan pada al-hirz yang layak dengannya. Dah mahmu hilang, mahku hilang. Dah mu letak mana? Aku simpan molek dah. Simpan mana? Tu simpan luar pagar. Tu tempat simpanan mahku luar pagar, atas tiang gitu je aku simpan. Tu orang ambil tau. Hak tu tidak letak pada tempat hak yang selayaknya. Faham? Dia ada syarat-syarat dia. Jelas tak? Jadi sekarang ni, di dalam nas syarak, barang hak yang berada pada tempat simpanan dia diambil kira untuk melaksanakan hukum hudud. Okey, boleh faham? Tapi penjelasan tempat simpanan setiap barang secara terperinci tidak ada. Okey, panggil. Ukuran tempat simpanan barang secara terperinci tidak ada. Jadi apabila benda tu datang pada syarak, dia tidak ada ukuran pada lughah, tidak ada ukuran pada syarak, maka diambil ukuran pada uruf. Okey, boleh faham? Jelas tak? Okay. Sama dengan masalah benda sekurang-kurang umur haid 9 tahun. Jadi lambat sikit nak urang bab ni. Kau dah urang gitu memang tak faham . Kau dah urang gitu. Dah urang gitu baca gitu je lah. Baik. Habis. Maka Khatib Asy-Syirmini rahimahullah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkataan Imam Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i, telah berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama yang cukup masyhur, yang diiktiraf dengan kesepakatan tentang keilmuan. Tentang keilmuannya diiktiraf dengan kesepakatan ulama. Kalau Imam Abu Hanifah adalah masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab Abu Hanifah, Al-Imamul A'zam, Imam A'zam yang paling besar. Tetapi keilmuan Imam Abu Hanifah masih lagi ada segelintir yang mempertikaikan Imam Abu Hanifah. Ada sebahagian daripada mempertikaikan. Walaupun hak yang benarnya, hak yang betulnya adalah Imam Abu Hanifah keilmuan dia tidak perlu dipertikaikan, tapi masih lagi ada. Tapi berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ada ulama mu'tabar yang mempertikaikan keilmuan. Imam Syafi'i. Baik, sedemi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i, a'jalu man sami'tu minan nisa'i tahidu. A'jalu man sami'tu minan nisa'i tahidu nisa'u tihamah. Maksudnya secepat-cepat, itu makna a'jal, isim tafdil, secepat-cepat, maksudnya seawal-awal mereka yang telah aku dengar. Siapakah mereka ni? Minan nisa, bayan bagi man, dari kalangan perempuan, maksudnya seawal-awal perempuan. Sebab man tu maksud dia perempuan, sebab minan nisa bayan bagi dia, min tu dibagi min lil bayan, min untuk menjelaskan, man isim mausul. Secepat-cepat, seawal-awal perempuan yang aku dengar. Sami'tu ay sami'tuhu, sebab man isim mausul maftaqara ila silatin wa a'id, dia perlu kepada silah dan a'id. A'id ni dihadaf. Seawal-awal mereka hak yang aku dengar dari kalangan perempuan tahid, datang haid, maksudnya perempuan hak yang paling awal datang haid yang aku dengar lah, hak yang sampai kepada pengetahuan aku, sampai kepada pendengaranku, adalah nisa'u tihamah, perempuan tihamah. Tihamah ni adalah Mekah dan sekeliling kelalangnya. Sekeliling kelalangnya. Ya, Mekah, sekeliling kelalangnya, negeri panah. Yahidna li tis'i sinin. Mereka itu datang dari haid ketika umur dia berapa tahun? 9 tahun. Okey, jelas.
Okey, habis. Jadi ketika dia kata sekurang-kurang umur haid 9 tahun. Maka Khatib Asy-Syirbini dia khabar Imam Syafi'i pernah sebut. Aku dengar orang puan yang paling awal datang haid adalah perempuan tihamah. Sampai kepada pendengaranku. Baik, dan Imam Syafi'i dia bukan dia Mekah dia duduk, Madinah dia duduk, Yaman dia pergi. Di mana? Di Iraq dia pergi, di Mesir dia pergi. Maksudnya dia merantau, bukan dia berada di satu tempat. Faham? Dia merantau merata dunia. Merata negeri, bukan merata dunia. Malaysia ada siapa? Jangan kata siapa Malaysia pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi apabila dia kata tis'u sinina qamariyah ay taqriban la tahdidan. 9 tahun saat itu taqriban. 9 tahun lebih kurang. La tahdidan, tidak tepat-tepat. 9 tahun lebih kurang, tidak tepat-tepat. Dia 9 tahun ni, maksud dia 9 tahun. Maksud dia 9 tahun. Maksud 9 tahun adalah cukup 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10. Itu maksud 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10. Kat gini kita akan tengok lepas daripada ni. Kita akan tengok lepas daripada ni dia akan sebut. Nanti kita akan tengok lepas dia sebut lepas ni. Cuma nak huraikan lalu. Dia 9 tahun di sini, dia ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah permulaan 9 tahun. Tidak permulaan 9 tahun. Maksudnya, walaupun tak cukup lagi 9 tahun, tak masuk tahun yang ke-10, asal masuk 9 tahun je. 8 tahun, rak masuk 9 tahun. Cukup dah 8 tahun, masuk 9 tahun, ya dah. Okey, itu satu pandangan. Pandangan yang kedua adalah, mesti kena berlalu separuh 9 tahun. Faham tak lagi? Walaupun tak cukup 9 tahun, tak masuk tahun yang ke-10, yang penting separuh 9 tahun. Jadi kalau setahun tu setengah tahun dah. Cakap kita 8 tahun setengah. Faham tak lagi 8 tahun setengah. Jadi bermakna setengah saat itu dia duduk pada tahun yang ke-9. Tapi cukup lagi 9 tahun. Belum lagi. Maka darah yang keluar sudah dikirakan haid. Berapa pandangan dah? Yang ketiga, mesti kena tamamu. Tamamu tis'i sinin. Mesti kena cukup 9 tahun. Faham? Tapi kena ingat 9 tahun ni kira dengan tahun Qamariyah. Tapi kalau tahun Masihiyah cukup dah 9 tahun, belum lagi cukup. Okey, jelaskan. Tak cukup lagi 9 tahun. Jadi cukup 9 tahun. Jelas tak? Cukup 9 tahun. Cukup 9 tahun ni, adakah taqriban ataupun tahdidin? Ataupun adakah taqribiyah? 9 tahun ni taqribiyah ataupun tahdidiyah? Taqrib makna lebih kurang. Kalau lebih tu jelas. Kalau kurang, tak cukup 9 tahun, sikit lagi. Bagaimana hukum dia? Okey, boleh faham? Tahdidiyah ni mesti kena tepat-tepat. Start daripada dilahir sampai ke sekarang, memang cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10 dah. Baru kira darah haid. Itu makna tahdid. Okey, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah taqribiyah. Apa itu taqribiyah? Lebih kurang. Maksudnya kalau kurang sikit, tak cukup lagi 9 tahun. Tapi sikit lagi tak cukup. Ada hanya tinggal beberapa hari sahaja. Maka darah yang keluar telah dihukumkan sebagai darah haid. Tapi kalau tak cukup tu banyak, maka bukan haid. Okey, boleh faham? Jelas ke tak? Masalah sekarang ni, sikit dengan banyak. Kan kita kata, kalau sikit lagi, haid lah. Kalau banyak, nak cukup 9 tahun, banyak hari lagi. Panjang lagi tempoh nak cukup 9 tahun. Maka bukan haid. Sekarang ni ukuran sikit banyak tu lagu mana pula? Jelas tak? Ukuran sikit banyak lagu mana? Maka kata ulama, ukuran sikit banyak adalah ambil suci dan haid. Tapi ambil yang paling kurang. Sekurang-kurang suci 15 hari. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Faham? Jadi berapa hari semua sekali? 16 hari. Kalau daripada tempoh keluar darah dan sebelum cukup 9 tahun dengan cukup 9 tahun, telus haid dan suci. Telus berapa hari? Telus 16 hari. Maksudnya daripada keluar darah, permulaan keluar darah hingga kepada cukup 9 tahun,
teluh 16 hari. Boleh tok 16 hari tengah tu. Maka darah yang keluar bukan haid. Sebab dikirakan banyak. Faham? Tapi kalau tak telus. Maksudnya daripada tempoh keluar darah hingga cukup 9 tahun tu, dak teluh pun 16 hari. Maksudnya dak teluh 16 hari. Dak tok 16 hari tengah tu tak boleh. Sebab 14 hari lagi berbaki. Ataupun 15 hari setengah. 15 hari setengah dak telus. 15 hari 20 jam dak telus. 15 hari 23 jam. Teluh ke tak? Dak teluh. Okey, jelas kan? Maka darah yang keluar telah dihukumi sebagai darah haid. Jelas tak? Jelas? Faham tak, Mi? Dia start kira berhenti darah ke tengah darah jenam? Start kira permulaan keluar darah. Faham? Cuma kalau darah tubik, siapa ke masuk dalam 16 hari saat dia. Faham? Maka hak yang dalam tempoh hak yang telus dikirakan istihadah. Faham? Hak yang keluar daripada tempoh 16 hari tu dipanggil istihadah. Hak yang dalam tempoh 16 hari tu dikirakan haid. Nanti kita akan contoh. Kita akan buat contoh. Faham lagi? Baik. Katanya ai taqriban la tahdidan. Lebih kurang tidak tepat-tepat. Sebab tu dia kata fayusamahu, maka dimaafkan. Dimaafkan. Maksud benda dimaafkan? Dimaafkan ni maksudnya darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Walaupun belum lagi cukup 9 tahun. Dah tak cukup 9 tahun. Biarlah, maaflah. Tu tak cukup tu. Alah beralah. Tu maksud. Fayusamahu. Maka dimaafkan. Qabla tamamiha. Sebelum daripada sempurna 9 tahun. Tengok perkataan tamam. Maksud dia tamam, sempurna. Maksudnya pandangan mu'tamad dikirakan sempurna 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10 dengan pengiraan tahun Islam. Dimaafkan sebelum daripada sempurnanya 9 tahun. Bima la yasa'u haidan. Dimaafkan dengan barang, dengan kadar yang tidak teluslah ia mah. Tidak telus haidan, satu haid wa tuhran, dan satu suci. Kita ambil yang paling minima. Paling minimanya satu haid, satu suci adalah 16 hari. Betul tak gitu? Faham tak lagi 16 hari yang? Sekurang-kurang suci 15 hari, sekurang-kurang haid 1 hari. Jadi apa hak yang barang yang tidak telus akan haid dan suci. Maksudnya tidak telus akan haid dan suci. Tak sampai 16 hari. Itu maksud tidak telus, satu haid dan satu suci. Maksudnya tak sampai 16 hari. Tak sampai 16 hari, tak semesti 15 hari. Tak semesti 14 hari. 15 hari setengah sampai tak 16 hari. Tak. Faham tak lagi? 15 hari 23 jam sampai tak 16 hari. Tak. Maka dia panggil tak telus, haid dan suci. Bukan mesti 15 hari. Jelas tak? Jelas tak? Duna ma yasa'uha. Tidaklah barang, yakni apa hak yang telus ia. Duna ma yasa'uhuma. Yasa'uhuma. Tidaklah barang yang telus ia akan keduanya. Maksud dia tidak dimaafkan. Itu makna duna. Tidak dimaafkan kalau hak telus. Maksud dia tidak dimaafkan, maksudnya hak yang keluar tu tidak lagi dihukumkan haid. Kalau telus, benda haid dan suci, iaitu 16 hari, maka dikirakan haid dah. Kalau tak telus, maka bukan dikirakan haid. Jelas tak? Faham tak ni? Itu maksud fayusamahu qabla tamamiha bima la yasa'u haidan wa tuhran duna ma yasa'uhuma. Okey, kita buat contoh. Katakanlah seorang perempuan ni, seorang perempuan ni dia dilahirkan, dilahirkan pada, sebagai contoh, pada 10. Kita tak contoh pada tak 20. Okey, contoh 20 . Seorang perempuan ni dilahirkan pada 20 Muharram. 1410. Okey, 20 Muharram 1410. Dilahirkan. Mak dia melahirkan dia pada 10 Muharram 1410. Jelas? Jadi bermakna 10 Muharram 1411, umur dia cukup setahun. Faham tak lagi? 11 Muharram masuk tahun yang ke-2. Betul tak gitu? 10 Muharram 1412 umur dia 2 tahun. Jadi bermakna umur dia
9 tahun ketika 1419. 1419. 10 Muharram 1419. Cukup 9 tahun adalah 10 Muharram 1410. Cukup 10, cukup 9 tahun. Masuk tahun yang ke 10. Jelas tak? Faham tak lagi? Ke tak faham lagi? Faham dah kan? Okey. Jadi tiba-tiba sebelum 10 Muharram 1410 darah dia keluar. Sebelum. Maka darah yang keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Jelas. Darah tu darah benda. Maka kata ulama, kadang-kadang darah tu dihukumkan haid, kadang-kadang dihukumkan istihadah. Okey, jadi bermakna ada kala dihukumkan haid, ada kala dihukumkan istihadah. Bilakah dihukumkan haid, bilakah dihukumkan istihadah adalah dhabit dia. Kita kena tengok daripada tempoh keluar hingga 10 Muharram. Ada ayat 10 ke 20? 10 ni lah ke 20? 10 Muharram. Kadang-kadang sebut hak lain, ingat hak lain. Banyak sangat. Capu aduk kali. Dah kepala banyak sangat kan? Okey. Kita tak 20 lah, jangan kita tak 10. Kita tak 20. Sebab 20 kita nak buat contoh mudah lagi. Kalau 10 kat lagi kita kena ambil bulan lain pula. Kena ambil bulan Zulhijjah sebelum daripada bulan Muharram. Okey, kita tak 20. 20 Muharram. Dia dilahirkan 20 Muharram 1410. Faham? Jadi umur dia cukup 9 tahun adalah 20 Muharram 1410. 14 saat ni benda 1410 kan? Lepas tu bolok juga. 1410, 1411, 1412, 1413, 1414. Lepas tu 1420 1420 betul kan? 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 sampai ke 1420. Faham? Jadi bermakna 20 Muharram 1420 umur dia cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke 10. Jelas tak? Tiba-tiba darah keluar sebelum daripada 20 Muharram 1420. Hak yang nombor 2010 tu mikir sendiri lah. Kadang-kadang bonok anak kabar. Kadang-kadang bonok anak kabar. Okey? Baik. 19 tu cukup 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Okey, 19 Zulfadli kata 19. Mula Zul sekali lagi. Jadi dia dilahirkan 20 Muharram 1410. Jadi bermakna 20 Muharram 1411 umur dia setahun. 1412 umur dia 2 tahun. Faham tak lagi? Jadi bermakna umur dia 9 tahun 1419. Betul tak gitu? Jadi 1420 cukup dah 9 tahun masuk tahun yang ke 10. Okey, jelas tak Zul? Jelas Okey. Jadi bermakna 1419 kira diri ada 1420 betul tak gitu? Sekali lagi Jadi kalau dia dilahirkan 20 Muharram 1410. Jadi bermakna 20 Muharram 1411 umur dia setahun. Masuk tahun yang ke-2, betul? Betul tak gitu? Masuk tahun yang ke-2. 1 2 3. Jadi 1412 umur dia 2 tahun. Masuk tahun yang ke-3. Oh gitu. Oh jadi bermakna 1419 bukan 1420. Betul tak kita? 1411 cukup setahun masuk tahun yang kedua. Betul. 1412 umur dia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Jadi nak cukup 9 tahun adalah 1419. Betul. Betul. 1419 anda silap. 1419. Betul tak kita? Cukup umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Okey. Cukup 9 tahun kata Syekh Muhammad Hazim lahir 20 Muharram 1410 cukup 9 tahun 20 Muharram 1419. Okey, beres. Jelas. Dr. Syamsiah khabar masuk 20 Muharram 1419 cukup 9 tahun masuk tahun ke-10. Okey, beres. Selesai. Anda silap tadi. Tak apalah, yang penting tahulah cara kiraan dia. Jadi 20 Muharram 1419
cukup umur dia 9 tahun masuk tahun yang ke-10. Jelas ha. Okey, tiba-tiba darah keluar sebelum daripada 10 Muharram 1419. Baik, kadang-kadang dihukumkan darah tersebut haid, kadang-kadang istihadah. Jelas kan? Okey, apakah ukuran haid ataupun istihadah? Ukuran ni adalah kita tengok daripada tempoh keluar sehingga cukup 9 tahun. Sehingga cukup 20 Muharram, telus dak 16 hari. Kalau teluh 16 hari tengah tu, maka yang keluar tu adalah istihadah. Kalau dak teluh 16 hari, maka yang keluar itu adalah haid. Jelas tak? Jelas ha? Okey, contoh. 10 Muharram darah mula keluar. 10 Muharram 1419 darah mula keluar. Jadi bermakna daripada 10 Muharram hingga kepada 20 Muharram tak sampai apa? 16 hari. Maka darah tu adalah darah haid. Tapi kalau 1 Muharram darah keluar dah. Sedangkan daripada 1 Muharram nak sampai kepada 20 Muharram, faham? Lebih daripada 16 hari. Telus 16 hari. Telus satu suci, satu haid. Maka darah tersebut bukan darah haid, bukan darah istihadah. Jelas ha? Lambat sini sikit ni. Kata waqila aqalluhu awwalut tasi'ah. Kata qil sekurang-kurangnya adalah permulaan tasi'ah, permulaan 9 tahun. Waqila mudhiyu nisfiha, berlalunya separuh 9 tahun. Anda sebut dah lagi pandangan ni tadi. Anda sebut dah kan? Ada pandangan mu'tamad mesti kena tamam tis'i sinin, cukup 9 tahun. Pandangan yang kedua adalah awwalut tasi'ah, permulaan 9 tahun. Okey, jelas tak? Okay, jelas kan dia? Pandangan yang ketiga maksudnya mudhiyu nisfiha, berlalu separuh 9 tahun. Okey, kita sebut dah kan tadi 3 pandangan kan? Okey, habis. Ni masalah yang berkait dengan keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Berkait dengan masalah tu lagi. Hak tadi dia bagi pandangan lain dulu. Lepas tu nak sambung lagi perbahasan dia. Walau ra'atid dama, sekiranya melihatlah perempuan ad-dama. Baca gitu jangan tasydid atau mim, bukan ad-damma, bukan. Walau ra'atid dam. Kau nak baca waqaf. Walau ra'atid dama ayyaman, sekiranya melihatlah ia seorang perempuan ad-dama darah, ayyaman beberapa hari. Ayyaman beberapa hari. Lebih daripada sehari semalam. Sebab ayyam adalah jamak. Sekurangkan jamak adalah 3 hari. Sekurangkan jamak adalah 3. Walau ra'atid dama ayyaman, dia melihat darah beberapa hari. Ba'duha mubtada, qabla zamanil imkan khabar, wa ba'duha fihi, sebahagian daripada hari-hari tersebut sebelum daripada zaman imkan, sebelum daripada tempoh ataupun masa mungkin. Di zaman imkan ni zaman yang boleh dihukumkan haid. Zaman yang boleh dihukumkan haid. Dia zaman yang boleh dihukumkan haid. Tempoh dia darah ni apabila dia keluar, dia kadang-kadang dia keluar dalam tempoh yang boleh dihukumkan haid. Itu dipanggil zaman imkan. Kadang-kadang dia keluar dalam tempoh yang tidak boleh dihukumkan haid. Dia tempoh yang boleh dihukumkan haid dia 2. Yang pertamanya perempuan tu perempuan mubtadaah. Perempuan mubtadaah mesti kena cukup umur dia 9 tahun. Apabila cukup 9 tahun, maka tu dipanggil zaman imkan. Jadi apabila dikata qabla zamanil imkan, sebelum daripada zamanil imkan, dengan makna dia keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Jelas tak? Jelas tak? Istilah zamanil imkan diguna istilah lain. Sekali lagi perkataan zaman al-imkan ni penting kita kena faham zaman imkan. Tempoh imkan. Sebab akan datang kita akan jumpa setiap darah. Kita akan jumpa ibarat setiap darah yang keluar dalam zaman imkan dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, bagaimanakah yang dikatakan zaman imkan? Zaman imkan 2. Yang pertamanya untuk mubtadaah mesti kena mencapai usia 9 tahun. Perempuan yang kali pertama keluar darah. Tapi kalau mu'tadah mesti kena setelah daripada dia mengalami suci 15 hari 15 malam. Itu makna zamanil imkan bagi mu'tadah. Lain daripada zamanil imkan bagi mubtadaah. Apabila dikata darah tu, sebahagian daripada darah tu keluar sebelum daripada zaman imkan, bermakna dia keluar sebelum daripada cukup 9 tahun. Jelas tak? Wa ba'duha fihi, dan sebahagiannya ayam fihi, fi zamanil imkan. Maksudnya, sebagai contoh, umur dia cukup 9 tahun, 20 Muharram 1419.
Okey. Okey, 20 Muharram 1419. Tiba-tiba 1 Muharram 1419 darah keluar dah. 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 4 Muharram, 5 Muharram, 6 Muharram, 7 Muharram. Okey, berarti molek. Faham tak lagi? Jadi bermakna 7 hari keluar. Jadi apabila 7 hari keluar, jadi baki 7 hari. Baki nak cukup benda 20 Muharram, tinggal lagi 13 hari. Faham tak lagi? Jadi dalam 7 hari ni ada darah keluar sebelum daripada zaman imkan, ada keluar di dalam zaman imkan. Maksudnya ada darah yang 7 hari ni berada di dalam tempoh sebelum daripada ataupun keluar dalam maksudnya daripada dia nak sampai kepada 9 tahun, dak telus 16 hari, ada hak yang telah telus. Jelas tak lagi? Jelas tak lagi? Maka ketika itu kata dia ja'ala tsani, jawab bagi lau, ataupun ju'ila tsani, boleh. Ju'ila tsani pakai naib fa'il, ataupun kita pakai binat majhul. Ju'ila tsani, dijadikan akan yang kedua. Yang kedua, maksudnya yang kedua, hak yang berada dalam zaman imkan dijadikan haidan, haid, tapi dengan syarat in wujidat syuru'uhul atiyah, jika didapati akan syarat-syaratnya yang lagi akan datang. Benda syarat yang lagi akan datang, cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari. Hak yang di dalam zaman imkan tu, cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari. Hak yang duduk dalam zaman imkan dihukumkan haid. Dan hak yang tidak duduk dalam zaman imkan, hukum haid ke tak? Tidak dihukumkan sebagai haid. Jelas kan? Okey, habis. Ni di antara ibarat hak yang payah. Jadi panjang sikit, kena hurah. Minta maaf banyaklah. Hak sebahagian daripada para asatidzah hak yang ikut. Jadi anda terpaksa kena hurah panjang kerana ada juga hak yang ikut kita ni, hak yang maksudnya hak yang penuh dah, sebab anda khabar dah kepada Ustaz Abdul Hakim Uthman, sebaiknya daurah ni dikhususkan kepada orang hak yang ada asas dah berkenaan dengan haid. Ada asas dah. Tapi ada juga orang yang ada asas dah tapi tidak mendalami sedalam-dalamnya. Kalau Dr. Syamsiah tu memang pakar lah. Ustazah Farah, isteri Ustaz Hakim pun antara orang hak yang pandai lah. Sebagai contoh, ada lagi hak yang pandai-pandai hak lain. Jadi, tapi kita nak raikan kepada orang hak yang maksudnya hak yang belum lagi walaupun ada asas dah tapi belum lagi mahir, jadi kita kena hurah panjang sikit. Jelas nampak sikit je, nampak apa baris je. Tapi sebenarnya Allah Rabbi. Panjang huraian dia. Sampai ke contoh pun belik kali. Belik sering contoh. Contoh kita buat belik sering. Baik. Seterusnya katanya wa aqallu zamanan yaumun wa lailah, ay miqdaru yaumin wa lailah. Qala asy-syarih muttasilan kama yu'khadhu min mas'alatin ta'ti akhir al-bab. Jadi untuk hari ni anda kena berhenti sini dulu sebab ada daurah pula, daurah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, anjuran daripada madrasah di Perak. Ni sambung lalu pukul 8. Lihat 5 minit je. Sambung lalu. Kita makan kediang lah. Makan kediang. Kira pakai niat puasa hari ni. So. Surah pun 1 hari ni. Risalah Jami'ah. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإياكم جميعا.